Assalamualaikum. Di hari Khamis yang mulia ini, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan topik 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Saya Nurfati Atira, manakala berikut merupakan ahli kumpulan saya iaitu Nur Syahira Nabila, Nurina Anis dan Nur Hidayah. Subtopik pertama ialah definisi Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan bermaksud panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan ataupun rakyat. Ianya merupakan satu dokumen yang mengandungi semua peraturan dan undang-undang dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sebuah negara. Ianya juga merupakan satu set peraturan tentang kuasa dan prosedur serta pihak yang mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga merupakan antara autoriti dan juga rakyat. Okay, next. Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran di dalam sesebuah negara. Dengan kata lain, ia merupakan sumber rujukan lah. Okay. Memperuntukkan 3 institusi pentadbiran negara iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Ditetapkan skop dan had. Sifat perlembagaan dan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial yang terkandung pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak. Okay. Next slide. Perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis yang menyediakan asas kenegaraan Malaysia ataupun dipanggil sebagai simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini iaitu 131 memorandum. Memorandum ni merupakan satu dokumen atau bentuk komunikasi lain yang membantu mengingatkan dengan merekodkan peristiwa atau pemerhatian mengenai sesuatu topik. Memorandum ni berkait rapat dengan Suruhanjaya Red pada 1957. Okay. Perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan pada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1957 ada 15 bahagian, 183 perkara, 13 jadual. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Next. Ketertinggian Perlembagaan Persekutuan. Dekat Malaysia, tak ada institusi yang boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan. 3 badan kerajaan iaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif dan juga YPDA tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Contohnya, Kuasa Perundangan dan Perhakiman atau Mahkamah dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Di Malaysia, undang-undang tertinggi yang menjadi sumber rujukan utama adalah Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Antaranya ialah Perkara 4-1, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatas setakat mana yang berlawanan. Okay. Ini merupakan latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia.
Yang pertama, Undang-Undang 7. Yang kedua, Malayan Union. Yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat, Kerjasama Etnik CLC atau Community License Committee Pilihan Raya. Yang kelima, Suruhanjaya Perlembagaan atau Suruhanjaya RED. Yang keenam, Jawatan Kuasa Kerja. Dan yang terakhir, Peristiharaan Perlembagaan. Undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu, Majalah Ahkam Johor, Ahkam Syariah Johor. Ianya membuktikan telah wujudnya sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan sebelum datangnya penjajah British. Semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri iaitu Negeri Johor pada 1895 dengan nama Undang-Undang Tubuh Kerajaan semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar dan Negeri Terengganu pula pada 1911 dengan nama Undang-Undang Bagi Diri semasa di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Baiklah, saya akan sambung latar belakang sejarah perkembangan Malaysia yang kedua. Selepas kedatangan penjajah, terdapat perkara yang besar berlaku iaitu Malayan Union 1946. Jadi siapakah yang telah memperkenalkan Malayan Union ini? Malayan Union telah diperkenalkan oleh British. Perlembagaan ini menetapkan pentadbiran Malayan Union yang diketuai oleh Governor bagi memastikan penyelarasan dasar dan pentadbiran antara Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Sultan-sultan pula menjadi raja kehormat sahaja ketika itu. Manakala, majlis yang membincangkan hal ehwal agama Islam akan dianggotai oleh sultan-sultan tetapi Governor yang menjadi pengerusinya. Perlembagaan Malayan Union juga cuba memberikan hak kerakyatan kepada golongan bukan Melayu menerusi prinsip jus soli. Jus soli bermaksud jika seseorang itu dilahirkan di Tanah Melayu selepas Malayan Union, seseorang itu berhak menerima kerakyatan dengan mudah. Dari segi pentadbiran, Governor memerintah bersama-sama dengan Majlis Penasihat sehingga dua badan tetap, iaitu Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan dapat ditubuhkan. Hakikatnya, Malayan Union tidak dapat bertahan lama dan menjelang Februari 1948 ia telah dibubarkan kerana mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu dengan cara tunjuk perasaan. Keberhasilan orang Melayu membubarkan Malayan Union memperlihatkan kejayaan orang Melayu mengembalikan semula kuasa dan martabat Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Penentangan Malayan Union secara besar-besaran telah menyebabkan British akur dan membatalkan Malayan Union dan menggantikan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ia memperuntukkan kerajaan pusat berkuasa dalam semua perkara yang penting secara menyeluruh tetapi pada masa yang sama ia mengekalkan autonomi negeri-negeri serta menghormati kebesaran, martabat dan bidang kuasa raja-raja dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan pada 1 Februari 1948 di bawah perintah Majlis Persekutuan Tanah Melayu meliputi 9 negeri Melayu dan 2 daripada 3 negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Manakala Singapura terpisah sebagai sebuah tanah jajahan mahkota di luar persekutuan. Perlembagaan persekutuan ini telah memenuhi kehendak pihak yang terlibat dalam pertikaian tentang idea perubahan Malayan Union. Kedaulatan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan, begitu juga dengan kedudukan istimewa orang Melayu serta prinsip jus soli telah digugurkan.
Pembentukan Persekutuan merupakan satu kejayaan kepada orang Melayu kerana mengiktiraf kedaulatan dan hak negeri-negeri yang dahulunya telah dihapuskan dalam Malayan Union. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi asas bagi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Setelah Malayan Union dibatalkan dan perlembagaan diisytiharkan, oleh itu inilah ciri-ciri penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Yang pertama ialah Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Suruhanjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Ciri yang kedua ialah Sultan-Sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Seterusnya, seperti yang telah saya katakan sebelum ini, ialah 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka, manakala Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Ciri yang keempat pula ialah orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Diteruskan, ciri-ciri penting perlembagaan ialah syarat kewarganegaraan diketatkan. Antara syaratnya ialah perlu lahir dan telah bermustatim di tanah Melayu. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Dan yang terakhir ialah Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex officio. Seterusnya ialah kerjasama ke arah kemerdekaan yang berlaku pada tahun 1949. Kita merdeka pada 31 Ogos 1957, tetapi kita boleh lihat di sini kerjasama ke arah kemerdekaan itu sudah berlangsung dari awal lagi. Penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat iaitu Communities Liaison Committee iaitu CLC pada tahun 1949 yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas iaitu special position bagi orang Melayu serta dasar pendidikan. Jadi siapakah tokoh-tokoh anggota jawatan kuasa ini? Mari kita lihat senarannya di sini. Yang pertama ialah Dato' Onn Jaafar. Kedua ialah Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz. Yang ketiga Tun Tan Cheng Lock Sisitan. Dan yang terakhir ialah EEC Turai Singham. Pada tahun 1955 pula ialah berlakunya pilihan raya umum. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu telah memberi implikasi yang cukup besar kepada integrasi etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya. Pilihan Raya Umum 1955 telah membuktikan penolakan sikap perkauman dalam kalangan orang Melayu kerana sekiranya orang Melayu mengamalkan sikap perkauman, sudah tentu mereka hanya merubuhkan kerajaan Melayu dan mengubah satu perlembagaan untuk tanah Melayu yang merdeka tapi menjamin kekuasaan orang Melayu dengan cara yang berterusan. Selepas berjaya pilihan raya itu, kita boleh lihat pembentukan Suruhanjaya Red. Ia dinamakan Suruhanjaya Red bersempena nama pengurusinya, Red Lord dari Britain. Dibentuk pada Mac 1956 bagi mengubah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang memegang asas pemerintahan demokrasi berparlimen. Suruhanjaya Red merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu yang berperanan merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi siapakah yang terlibat dalam merangka Suruhanjaya Red? Ahli-ahlinya ialah pakar perlembagaan daripada negara-negara Commonwealth iaitu Sir Edward Jennings dari Britain, Lord William Red juga dari Britain, Sir William McKell dari Australia, Hakim Abdul Hamid dari Pakistan dan juga Hakim bin Malik dari India.
Jadi ini merupakan peranan Suruhanjaya RED dalam pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Peranan yang pertama ialah bertujuan untuk menentukan dan bertanggungjawab merangka perlembagaan yang lebih telus. Seterusnya, berperanan memelihara hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain. Juga melihara kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. Pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Dan juga pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Peranan yang terakhir ialah demi pertubuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik. Pejam celik, kita sudah sampai ke latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia yang terakhir, iaitu pengisytiharaan perlembagaan. Satu Dewan Kuasa telah ditubuhkan yang dianggotai Parti Perikatan Raja-Raja Melayu dan Penjajah British meneliti cadangan Suruhanjaya RED yang seterusnya menyediakan kertas putih. Laporan ini mengumpulkan semua semakan serta penelitian terhadap laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya RED. Kertas putih yang mengandungi beberapa pindaan tersebut telah diserahkan kepada Ratu British dan Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1957. Selepas itu, satu jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan yang dianggotai oleh McGillivray Ray beserta wakil dari perikatan iaitu Tunku Abdul Rahman. Manakala ahli lain wakil Raja-Raja Melayu ialah Mustafa Al-Bakri yang merupakan penyimpan mohon besar Raja-Raja, Samsudin Nain, Tunku Ismail Tunku Yahya dan Neil Wilson. Seterusnya, draft Perlembagaan Persekutuan telah diisytiharkan sebagai Perlembagaan Persekutuan. Dalam kerangka asas perlembagaan terbahagi kepada 8 bahagian. Yang pertama, elemen warisan. Yang kedua, pindaan perlembagaan. Yang ketiga, kewarganegaraan yang sama. Seterusnya, kebebasan asasi, perlembagaan undang-undang tertinggi, Islam sebagai agama persekutuan, perkara subversif dan darurat, dan negara persekutuan. Elemen warisan. Elemen warisan bermaksud elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan tertentu. Dalam elemen warisan, kita ada 4 bahagian yang harus dibincangkan. Kita ada perkara 32, 38, 70 dan 71 serta 181. Institusi Beraja-Raja Negeri yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Perkara 3, 11/4 dan 12/2 yang membawa maksud agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 152 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perkara 153 iaitu keistimewaan Melayu dan kepercayaan komuniti lain. Institusi Beraja, Raja-Raja Negeri yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Perkara 32 memperuntukkan bahawa Ketua Utama Negara bagi persekutuan ialah yang di-Pertuan Agong. Perkara 38 pula, tiada undang-undang yang boleh secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja hendaklah dirunding sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar yang menyentuh tindakan pentadbiran di bawah perkara 153 iaitu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Seterusnya, perkara 70. Ketua Utama Negeri ialah Raja atau yang di-Pertua Negeri. Perkara 181 pula, kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa Raja-Raja. Prerogatif bermaksud kuasa atau hak istimewa yang dimiliki oleh institusi beraja dari awal bahkan jauh sebelum penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, perkara 71. Jaminan hak raja sesuatu negeri untuk naik tahta dan memegang dan menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan Perlembagaan Negeri. Boleh dirujuk dalam kes Datuk Menteri Osman Baginda 1981,
Appointment of Undang Luak Jelebu, Federal Court Jadual ke-8. Seterusnya, membuat permintaan supaya diadakan suatu mesyuarat majlis raja-raja yang semata-mata berkenaan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli-duli yang maha mulia, raja-raja atau perbuatan, amalan atau upacara agama. Apa-apa fungsi sebagai ketua agama Islam atau berhubungan dengan adat Melayu. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11-4 Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Perkara 12-2 Perlembagaan Persekutuan adalah sah bagi persekutuan atau sesuatu negeri menubuhkan atau menyelenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyelenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi tujuan maksud itu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Fasal 152 telah memperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963 disebutkan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan akan kekal seperti itu seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen. Kegunaan bahasa Melayu adalah untuk mudah difahami oleh semua orang, merupakan lingua franca pada suatu ketika dahulu. Bahasa Melayu digunakan untuk tujuan rasmi dan menyatupadukan masyarakat. Keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Dalam perkara 153 telah dibahaskan menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Sebagai contoh, perkhidmatan awam, ekonomi, pendidikan dan tanah rezab. Seterusnya, perkara 161A-7 Sarawak terdiri daripada mana-mana suku asli iaitu Bukitan, Bisayuh, Duyun, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat, Kedayan, Kalabit, Kayan, Kenyah, Penan, Melanau, Bukit, Tabun, Tagal, Sian, Kajang, Lugat Melayu atau campuran dari kaum tersebut. Perkara 161A-6-B Sabah pula anak atau cucu kepada seseorang dari sesuatu kaum asli Sabah atau telah dilahirkan di Sabah. UNESCO 1972 telah mengesahkan suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Perkara 160-2 Melayu ialah seseorang yang memenuhi 3 syarat asas. Yang pertama, menganuti agama Islam. Yang kedua, secara lazim bercakap Melayu. Dan yang ketiga, menurut adat istiadat Melayu. Kewarganegaraan. Peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. 4 cara mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama, melalui undang-undang. Yang kedua, melalui pendaftaran. Yang ketiga, melalui naturalisasi. Yang keempat, melalui gabungan wilayah. Hilang atau dipecat kewarganegaraan adalah disebabkan hilang taat setia. Jenis-jenis kad pengenalan di Malaysia. Kita dapat lihat terdapat 3 jenis kad pengenalan di Malaysia. Yang pertama, MyKad. Pemegang MyKad ini berstatus warganegara Malaysia. Pemegang MyKad ini dapat dinilai daripada kelayakan kepada seseorang yang mempunyai sijil kelahiran, sijil anak angkat, sijil warga negara atau pengesahan taraf kewarganegaraan atau lampiran A dalam kurungan JAKOA Jakwa. Seterusnya, MyPR. MyPR ini
pemegang kad pengenalan permastauting tetap bukan warga negara. Kad merah lah. Okey, kelayakan berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Seterusnya, MyKAS, pemegang kad pengenalan permastauting sementara bukan warga negara. Dikeluarkan kepada seseorang yang lahir di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraannya tidak ditentukan dalam tempoh sah laku adalah 5 tahun dari tarikh kad dikeluarkan. Kebebasan asasi. Perkara 5.13 Perlembagaan Persekutuan merangkum jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Seterusnya, mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Seterusnya, kebebasan yang tidak mutlak, tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Pindaan perlembagaan. 2/3 daripada Majlis Raja-Raja, hak istimewa Melayu, hak kedaulatan Sultan, hak hal ehwal Islam dan kedudukan bahasa Melayu, kewarganegaraan dan persempadanan pilihan raya. Seterusnya, bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, Tanah Rizab Melayu sehingga kini 42 pindaan telah dibuat. Seterusnya, YDP Sabah dan Sarawak, royalty, kuasa imigresen dan kewarganegaraan. Seterusnya, terdapat 3 tapak integrasi iaitu makro peranan kerajaan, meso peranan bukan badan kerajaan atau NGO dan mikro peranan rakyat, makro atau peranan kerajaan. Pada tanggal 31 Ogos 1957, perlembagaan bertulis berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Rat yang diketuai oleh Lord Rat, Sir William McKern dari Australia, Hakim A. Hamid dari Pakistan, Sir Ivor Jennings dari British dan B. Malik dari India yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Dalam perlembagaan persekutuan, ia telah menggariskan pasak berperlembagaan iaitu Islam sebagai agama persekutuan atau rasmi di Malaysia, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan. Sebagai contohnya, bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu boleh dipelajari, agama lain yang ada di Malaysia boleh diamalkan dengan damai dan perkara 153 iaitu keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain akan menjamin kepentingannya. Keluhuran perlembagaan di dalam prinsip rukun negara adalah sebagai satu bentuk cara penyatuan rakyat yang berbilang kaum tanpa mengira pegangan agama di negara kita. Dalam perkara 8, perlembagaan persekutuan akan menjamin hak kesamarataan dan ketidakadilan kepada rakyat untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi termasuklah agama, kaum, keturunan dan jantina. Susulan peristiwa 13 Mei 1969, Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 yang mengandungi 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Antara pelan tindakan perpaduan dan integrasi nasional adalah pendidikan, agama dan kebudayaan. Dari segi aspek pendidikan, sekolah wawasan merupakan konsep sekolah rendah yang mewujudkan peluang untuk murid-murid boleh bergaul dengan pelbagai kaum dan secara tidak langsung akan mewujudkan perpaduan dalam kalangan mereka
tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Antara inisiatif kerajaan untuk membina sekolah wawasan adalah kerajaan boleh membuat dan melaksanakan perancangan yang strategik dan rancangan pemajuan sekolah, mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran dan meningkatkan inovasi dan kreativiti melalui kajian tindakan. Seterusnya, kita beralih pula kepada aspek agama. Sungguh pun agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Selain itu, antara tugas Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam adalah menasihati Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Negeri berkaitan hukum syarak, pendidikan Islam atau apa-apa soalan yang diajukan. Ia juga bertujuan untuk memperbaiki dan membuat penyeragaman dari segi hukum syarak dan berlandaskan pentadbiran Islam. Seterusnya, kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu merangkumi sistem sosial, agama, kepercayaan dan adat resam. Kebudayaan memainkan peranan penting di dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana identiti Malaysia harus diterapkan dalam usaha-usaha meningkatkan sosioekonomi dan politik. Untuk mencapai tujuan ini, sudah semestinya kita memerlukan pelibatan semua lapisan masyarakat secara berterusan. Seterusnya, kita akan lihat pula peranan badan bukan kerajaan, NGO ataupun MESO. MESO memainkan peranan untuk mempercepatkan menyatupadukan hubungan etnik di Malaysia. Antara pertubuhan yang berasaskan etnik di Malaysia adalah Pertubuhan Belia Malaysia, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Malaysia, persatuan seperti Pergerakan Belia 4B, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Persatuan Belia Tamil, Dewan Perniagaan Cina dan Dewan Perniagaan India Malaysia digunakan oleh NGO untuk mengadakan sesi seminar dan dialog. Akhir sekali, peranan rakyat ataupun mikro. Rukun tetangga ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak pada 29 Ogos 1975 bertujuan untuk menjamin keselamatan penduduk setempat. Ia mempunyai hikmat yang besar dalam aspek pembangunan negara. Rukun tetangga adalah salah satu usaha yang positif untuk menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri serta memberi jaminan perpaduan antara rakyat sebagai jiran tetangga. Rukun tetangga mengawal keselamatan kawasan kediaman, memelihara, mengukuhkan dan mengeratkan hubungan perpaduan antara satu sama lain. Dalam melaksanakan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban di Malaysia, pastinya kita tidak dapat lari daripada pelbagai cabaran dan rintangan sama ada pada peringkat dalam negara maupun dunia. Antara beberapa cabaran yang perlu kita hadapi adalah mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Selain itu, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan. Kita perlu menghadapi gelombang hak asasi dan Orde Baru dunia. Seterusnya, dalam mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara dan mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan pelbagai etnik. Yang terakhir, mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancang. Kegiatan subversif yang dimaksudkan ialah kegiatan yang dijalankan oleh individu atau kumpulan yang menggunakan cara yang salah di sisi undang-undang atau perlembagaan bermaksud untuk menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada dengan meracuni pemikiran rakyat supaya menggulingkan kerajaan yang sedia ada. Untuk kesimpulan topik 6 ini ialah setiap individu haruslah memahami semula sejarah negara kita sebelum senang-wenangnya nak mempertikaikan perjanjian yang telah dipersetujui oleh nenek moyang. Setiap di antara kita mempunyai perbezaan di setiap aspek.
Akan tetapi generasi terdahulu berjaya menunjukkan sifat toleransi dan serta secara tidak langsung mewujudkan masyarakat yang harmoni. Oleh itu, dengan memahami sejarah juga, kita akan dapat lebih bertolak ansur serta dapat menerima perlembagaan tersebut dengan hati yang lebih terbuka. Kita perlu mengenali negara sendiri dengan melihat perubahan yang sedang berlaku dan menilai pencapaian negara yang rakyatnya akan mendapat manfaat untuk dikongsi bersama dengan menjadikan perlembagaan persekutuan sebagai etos nasional, iaitu sifat ciri bangsa Malaysia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan salam sejahtera. Bye.